Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam. Salam total lockdown buat rakyat Malaysia. Okey, malam ni kita dapat berita di mana bakal total lockdown bermula daripada 1 Jun sampai 14 Jun. Dan ramai orang yang gembira sekarang sebab 2 minggu akan total lockdown. Ramai orang happy kerana boleh berehat, boleh orang kata apa, boleh santai-santai bersama ahli keluarga, boleh duduk, boleh buat kerja TLDM, tidur, lepak dan makan di rumah. Ini adalah satu kegembiraan buat segelintir orang. Di manakala segelintir orang tetap sedih sebab tak dapat bekerja. Dan mungkin ada waktu operasi mungkin terlalu pendek. Tapi apapun, kita kena bersyukur lah. Sekurang-kurangnya ada jugalah apa, orang kata apa, satu sekatan yang dibuat untuk nak kurangkan kes COVID melonjak naik. Daripada nak melonjak naik. Tapi apa yang abang nak ceritakan malam ni bukan pasal total lockdown. Total lockdown ni memang semua orang dah rasa basi dah cerita ni. Sebab memang dah berlaku selama setahun setengah. Hari ni apa cerita yang best, yang perlu dititik beratkan adalah bantuan untuk rakyat Malaysia ketika semasa total lockdown. Sebab kita faham, sejak PKP 1.0 kita dah ada pengalaman. Bila total lockdown, masa PKP 2.0 pun kita dah ada pengalaman. Kalau cerita saja total lockdown, business flop, terjejas, sales down. Tak kisahlah apa jual bidang pun, tetap sales down. Jangan duk kata F&B, akan buat duit berjuta-juta, beribu-ribu, tak ada. Yang pertama sekali akan terjejas adalah F&B. Sekiranya lebih ramai orang berada di rumah. Sebab apa? Time sekarang PKP ni ramai orang dah start mula masak dekat rumah. Mereka tak membeli dekat luar sangat. Jadi bisnes apa yang akan melonjak naik adalah peruncitan ataupun barang-barang keperluan asas. F&B memang akan flop sikit, akan turun. Jadi adalah beberapa bidang memang akan flop. Kita takkan nampak kenaikan dia. Tapi peluang untuk mereka beroperasi memang ada. Daripada pagi sampai ke malam tu ada. Di mana mereka boleh sara hidup lagi. Sektor-sektor yang dibenarkan untuk beroperasi ni, walaupun tak boleh buat duit banyak, tapi boleh sara hidup. Misha Marina, total lockdown, Kelang kerja kah? Ya, Kelang akan diberi peluang. Mungkin mereka Kelang boleh diberi kebenaran untuk minta kebenaran daripada MITI, iaitu Kementerian Industri dan Teknologi tu. MITI boleh buat surat, boleh minta. Kalau diberi, maka Kelang akan beroperasi. Tu pun bergantung, bukan semua jenis Kelang. Mungkin ada certain Kelang akan dibenarkan. Tapi tak kisahlah apa jua bidang yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Sekarang malam ni abang nak cerita pasal bantuan yang perlu diberikan kepada rakyat Malaysia. Yang tu yang lagi penting. Sebab apa? Bila total lockdown memang kita tahu ada bidang akan terjejas dengan teruk. Ada sektor boleh sara hidup, boleh cari makan. Ada sektor memang tak hidup terus. Jadi memang kita tahu sangat dah benda ni. Kalau total lockdown, tak kisahlah 2 minggu. Ni sekarang kita cerita sampai 14 hari bulan, 2 minggu. Tapi kalau kata kes COVID, orang kata apa, mendatar ataupun tidak menurun dengan mendadak, mungkin 2 minggu tu boleh jadi 1 bulan. Dan memang kita dah tahu dah, pihak kerajaan kita dah keluarkan kenyataan, kami sedang mengkaji apa jenis bantuan nak diberikan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun tahu sebelum ni apa jenis bantuan yang telah diberikan. Banyak dari segi moratorium, lanjutan moratorium nombor 1. Nombor 2, ada golongan yang dapat air sinar, air lestari. Ada golongan yang memang dapat duit BPR, golongan B40. Ada golongan peniaga dapat GKP. Ada kerajaan negeri memberi bantuan untuk peniaga-peniaga PKS. Iaitu bantuan 500, ada yang 1,000, ada yang 250. Dan hari ni pun ada kerajaan negeri, negeri Sarawak dah umum dah,
Negeri Sarawak antara negeri yang pertama dah umum nak bagi RM250 kepada rakyat Sarawak. Setiap ketua keluarga boleh dapatkan RM250. Ni untuk terms 2 minggu mereka nak bagi. Tapi itu untuk Sarawak lah. Kerajaan negeri yang lain belum, orang kata apa, belum memberi apa-apa kata putus ataupun tak buat apa-apa kenyataan mengenai bantuan kerajaan negeri. Tapi memang abang rasa kemungkinan ada, kebanyakan negeri mungkin ada, tak banyak pun mungkin dia berbagi sikit. Tapi yang itulah, dari segi lanjutan moratorium abang dah cakap dah, baru-baru ni Bank Islam dah keluarkan kenyataan, Bank Raya dah keluarkan kenyataan, lepas tu diikuti dengan RHB Bank, Rashid Hussein Bank, di mana dah keluarkan kenyataan. So kita dah nampak lanjutan moratorium tu nampak cerah. Mungkin kalau tak, orang kata apa, tak diberi secara penuh, mungkin bersasar macam PKP 2.0, iaitu 3 bulan secara penuh atau 6 bulan secara bersasar, iaitu bayar separuh, boleh tangguh separuh. Yang ni antara mungkin, kemungkinan boleh berlaku dari segi lanjutan moratorium. Tapi lanjutan moratorium diperlukan paling kurang pun kalau secara penuh selama 3 bulan. Sebab apa diperlukan? Sebab memang kita kata total lockdown 2 minggu je bang. Pasal apa nak kena 3 bulan lanjutan moratorium? Ya memang total lockdown 2 minggu. Tapi kita tak tahu lagi 2 minggu ni boleh jadi 1 bulan ke? 2 minggu ni boleh jadi 2 bulan ke? 2 minggu ni boleh jadi 3 bulan ke? Kita tak tahu lagi. Sebab dia bergantung pada prestasi peningkatan atau penurunan kes COVID. Jadi memang lanjutan moratorium ni kena ada announcement selama 3 bulan. Tak kisahlah sama ada bersasar separuh 6 bulan ataupun sepenuhnya 3 bulan. Janji ada lanjutan moratorium supaya dapat kurangkan beban rakyat. Dari segi lanjutan moratorium, BPR kita dah tahu dah, di mana pada bulan Jun kerajaan dah kata nak bagi RM300 tambahan. Dan untuk GKP pula, untuk peniaga-peniaga yang mempunyai SSM, mereka kata nak bagi tambahan RM1,000. Itu apa yang diumumkan pada bulan April. Hujung bulan April kita dapat pengumuman tu. Tapi sekarang situasi dia lain. Sebab masa pengumuman tu dibuat, semua orang masih lagi berniaga. Tapi sekarang situasi dia lain. Total lockdown bakal dilaksanakan. Adakah lagi teruk keadaan peniaga-peniaga? Adakah perniagaan mereka akan terjejas? Adakah kewangan atau pendapatan rakyat akan terjejas? Benda ni adalah ongoing proses yang bakal berlaku pada minggu depan. Sebab kita tak tahu lagi sektor, sampai sekarang dah ada sektor mana boleh buka, sektor mana boleh dipertimbangkan. Tapi belum ada secara, orang kata apa, secara sepenuhnya waktu operasi yang tetap. Dan lagi satu, kita tahu sangat, apa jua sektor yang dibenarkan buka pun bukan je secara 100% dapat keuntungan. Mungkin 50%. Mungkin ada yang dapat pun keuntungan lebih kurang sikit pun, lebih kurang 20%, 30%. Janji boleh sara hidup. Tapi yang itulah terjejas juga, betul tak? 2 minggu, sebulan, mungkin 2 bulan terjejas. Sebab melalui kajian yang abang tengok, melalui daripada graf-graf atau data-data yang abang tengok, abang rasa cerita 2 minggu ni bergantung pada keputusan KKM juga, iaitu peningkatan dan penurunan kes COVID. Orang kata apa, graf COVID. Kalau dia turun dengan banyak, kalau turun dalam 1,000, mungkin dalam 2,000 kes, 3,000 kes, mungkinlah 2 minggu tu dah kira mencukupi. Tapi kalau dia turun sikit sangat, mungkin 2 minggu tu tak mencukupi. Jadi bantuan tambahan perlu diberi. Mungkin dari segi untuk B40, BPR, bantuan prihatin rakyat, perlu ditambahkan lagi. Mungkin lagi 500. Supaya dapat cover sebulan tu. Sebulan boleh cover. Bulan Jun tu dah boleh cover dah. Atau boleh cover sampai bulan Julai. Lebih kurang boleh sebagai orang kata apa, tampungan tambahan untuk nak cover belanja harian, untuk sara hidup. Dan bagi peniaga yang terjejas, boleh diberi GKP tambahan ekstra 500. Dah kata 1,000 tu dah. Boleh bagi 500 ke 1,500 lagi ekstra. So bermakna 1,500 paling kurang, ataupun mungkin 3,000 paling tinggi, boleh diberikan bagi sektor-sektor peniaga
perniagaan yang betul-betul terjejas. Benda ni boleh dipertimbangkan. Tengoklah berdasarkan orang kata apa, sektor mana yang betul-betul terjejas dan memang memerlukan bantuan tambahan. Bagi. Dari segi air sinar, air lestari. Benda ni topik yang orang kata apa, yang diminta-minta oleh ramai rakyat Malaysia kita. Bab air sinar, air lestari. Walaupun PKP ke, tak PKP ke, total lockdown ke, semi lockdown ke, tetap rakyat Malaysia kita duk minta lagi air sinar, air lestari. Kita kena faham, air sinar, air lestari ni, dia dari awal lagi dah cerita maksimum 10,000. Jadi maksimum 10,000. Kalau diminta bagi yang orang kata apa, kategori memang dia ada simpanan sikit, kalau dia minta atas daripada 10,000 tu memang payah jugalah perkara ni nak dilaksanakan atau nak ditunaikan, nak diluluskan. Tapi bolehlah, mungkin orang kata apa, payment yang akan dapat pada, mungkin pembayaran yang akan dapat pada bulan 9 kan, mungkin boleh diberikan lebih awal sedikit supaya nak cover 2-3 bulan lebih awal. Benda tu boleh dibuat. Tapi kalau nak kata nak bagi tambah payment tu, memang rasa memang benda tu takkan berlaku sangat dari segi air sinar dan air lestari, sebab dah bagi dah maximum amount ada oleh kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP. Mereka dah bagi dah the maximum amount. Hampa boleh bawa keluar 10,000 bagi kategori yang kurang daripada berapa amount ni, dan 60,000 bagi kategori yang mempunyai amount 100,000 tu. Jadi itulah maksimum yang mereka benarkan untuk keluarkan. Tapi kalau kita paksa mereka lagi untuk memberi lebih, awak rasa memang payah jugalah benda tu nak dilaksanakan. Sebab banyak perkara orang kata apa, perlu orang kata apa, diteliti terlebih dahulu untuk nak bagi. Dari segi kalau kita kata lanjutan moratorium tu, kita boleh kata lah, okey, tengok pada pihak bankers. Sebab cerita bankers ni senang. Bila satu bank dia kata okey, dia umum dia nak bagi, bank-bank lain pun akan consider benda tu, akan fikirkan, akan kaji semula orang kata apa, perkara tersebut, dan akan mula mencari jalan untuk nak bagi. Jadi ini adalah satu perkara yang bagus. Benda bab lanjutan moratorium ni memang dari dulu memang macam tu. Setahun setengah ni memang cerita dia macam tu. Satu bank bagi, akan menyusul bank-bank yang lain. Sampai last-last semua bank ikut serentak kata nak bagi. Sebab ini adalah berkenaan dengan perniagaan mereka. Mereka pun tak mau terjejas perniagaan, dan mereka pun nak bantu semua peminjam-peminjam yang telah pinjam duit. Jadi dari segi lanjutan moratorium itulah. BPR dan GKP macam abang cakap lah, perlu ditambah. So sekurang-kurangnya bolehlah kurangkan beban rakyat yang berada dalam kategori bawahan dan yang orang kata apa, lebih selesa. Tapi ada juga orang tanya, bang, abang duk cakap pasal bantuan-bantuan ni hanya untuk golongan B40 dengan M40. 80% saja yang dapat bantuan. Baki 20% duk ada T20 dekat atas tu macam mana bang? Itulah T20 ni lah yang perlu ditengok. Juga perlu dititik beratkan, sebab bila adanya orang kata apa, golongan-golongan atas, dan bila mereka dapat keuntungan yang banyak melalui syarikat dan perniagaan mereka, maka benda tu akan juga disalurkan pada pekerja-pekerja, dan mereka boleh bagi bantuan sekiranya dia tengok pada sales mereka. Kalau sales melonjak, maka benda tu mereka boleh consider. Tapi itu adalah atas orang kata apa, atas mereka sendirilah, sama ada mereka nak bagi ataupun tak. Sebab itu adalah orang kata apa, secara privatize, secara peribadi daripada syarikat tu, secara personally kalau mereka nak bagi pada pekerja mereka, mereka boleh bagi. Suhaini Uthman, fast food still buka ke? Fast food memang akan buka, sebab fast food tergolong dalam golongan F&B, food and beverages, dalam golongan makanan harian. Memanglah kita kata fast food bukannya semua orang duk makan hari-hari bang, tapi sekarang dia dah ada trend macam European countries, di mana dekat Malaysia fast food gemar dimakan setiap hari oleh segelintir orang. Jadi memang fast food akan beroperasi, dan kedai-kedai makan yang lain semua memang operasi, cuma takkan ada dine in saja. Macam sekarang lah,
Kita pi beli tak apa, kita balik, kita beli bungkus, kita balik, kita makan. Kita masuk office, kita makan. Yang tu je lah cerita dah. Kalau kata hampa nak pi dine in, memang takkan ada dine in. Selain daripada dine in, kalau kata hampa nak drive thru, memang ada. Hampa nak suruh buat delivery, memang ada. Kalau hampa nak pi bungkus, memang ada. Tapi waktu operasi tu, waktu operasi mungkin daripada 8 pagi, 8 malam juga. Ataupun 7 pagi, 7 malam. Ataupun kalau kata mungkin ditambahkan supaya nak lagi senang, mungkin 6 pagi ke 10 malam. Itulah the maximum waktu operasi akan dibenarkan untuk orang kata apa? Sektor-sektor keperluan. Essential business atau services. Tapi bagi kalau tanya dekat abang, keperluan daripada 6 pagi sampai ke 10 pagi tu adalah makanan, keperluan barang-barang rumah, kesihatan. Jadi benda ni semualah tergolong dalam tu. Nur Arisha Aisyah, kedai makan buka kan? Memanglah buka. Kedai makan kena buka juga. Sebab itu adalah keperluan, bukan kehendak. Mungkin kita boleh letakkan kehendak tu adalah pilihan. Sama ada kita nak makan apa pada hari ni, esok. Tapi keperluan tu adalah kita perlu makan setiap hari. Jadi kedai makan tu memang perlu buka. Jadi tak payah risau. Bagi peniaga-peniaga yang dah menjual makanan, yang dah masak dekat rumah, pergi buat delivery, rider-rider yang dah buat delivery, tak payah risau. Benda tu semua memang jalan seperti biasa. Dia sama je kalau hampa nak tengok sama ada orang kata apa, sektor-sektor mana akan dibenarkan untuk beroperasi, hampa boleh rujuk pada PKP 1.0 dan PKP 2.0. Lebih kurang dia sama saja. 90% sama saja, tak ada perubahan. Cuma mungkin ada perubahan dari segi waktu. Dan mungkin ada sektor-sektor yang dibenarkan pada hari-hari tertentu saja. Macam kita tahu di mana hardware shop. Dulu ada orang kata, bang, kami nak beli barang-barang ganti. Orang kata apa, spare part, hardware. Yang ni semua benda-benda yang orang kata apa, diperlukan mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Mungkin benda tu semua dia akan bagi ikut hari. Mungkin hari Isnin dan hari Khamis. Mungkin hari Rabu dan hari Jumaat. Mungkin yang tu mungkin berlaku balik lah. Mungkin dia akan copy dan paste balik. Orang kata apa? SOP ataupun sektor-sektor tertentu tu dia akan copy dan paste balik saja. Tak ada perbezaan banyak sangat. Total lockdown juga. Bukan kata tak. Cuma sekarang kita dah main level orang kata apa, memang dah diberitahu awal. 40% pekerja sektor swasta perlu bekerja dari rumah. Work from home, atau sekarang perkataan yang paling famous WFH. Dan 80% sektor kerajaan, bukan frontliners, tak masuk frontliners yang ni 80% sektor kerajaan yang bukan frontliners akan bekerja dari rumah, work from home. Jadi kita boleh tahu kalau bila total lockdown tu biasanya kebanyakannya macam orang kata apa, daripada tulis dah, ada orang daripada bagi list dah, daripada kata air, elektrik, ya ini semua keperluan asas, memang mereka akan beroperasi. Cuma admin mereka yang mana yang banyak bekerja menggunakan komputer ataupun laptop atau gadget, mereka akan bekerja dari rumah. Yang lain semua memang akan bekerja seperti biasa. Bagi frontliners, 100% mereka bekerja. Jadi memang mereka tak ada, orang kata mereka tak ada cerita nak kata off lah, bekerja dari rumah lah, tak ada cerita macam tu. Mungkin bagi mereka, shift mereka akan berubah. Tapi frontliners, kita kesian sebab keadaan mereka sampai sekarang, mereka nak dapat cuti pun payah. Kita doakanlah untuk mereka, semoga dipermudahkan urusan mereka. Sebab mereka pun antara golongan yang patut kita bangga dan puji. Sekarang mereka duk tengah struggle untuk kita, untuk keselamatan kita juga. Demi keselamatan kita, demi kita juga. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diberi dan perlu dikaji semula. Sebab apa abang kata pasal, bolehlah kita boleh kata, ya bang, ada orang kata 2 minggu je bang, pasal apa bang, bukan terjejas terus sangat. Memang betul cerita 2 minggu tak terjejas ni, kita kena tengok secara overall, secara keseluruhan. Kita tak boleh tengok secara kecil saja, satu sektor saja. Ambil simple, sektor makanan. Kalau kita kata okey, waktu operasi dia disingkatkan. Kita kata orang yang jual end
produk, iaitu contoh katakanlah makanan, satu pinggan atau satu pack bungkus makanan. Berapa banyak bahan mentah yang terkandung dalam makanan tersebut. Semua sektor yang terbabit dengan bahan-bahan mentah tu pun akan terjejas kalau kata sektor ni terjejas. So dia macam orang kata apa, rantaian. Dia bukan jenis putus tau, dia macam rantaian, bersambung. Kalau satu sektor terjejas, sektor-sektor yang lain pun yang terbabit dengan sektor utama ni pun akan terjejas. Jadi sebab tu abang kata, kalau kata 2 minggu kita kata sektor A terjejas, maka sektor-sektor lain pun akan ikut terjejas. Mungkin bukan 2 minggu, mungkin lepas ni sebulan dia akan terjejas. Jadi perlu ada bantuan tambahan. Dan bantuan tambahan ni perlu cover untuk mungkin 2 minggu, sebulan ataupun 2 bulan, mungkin 3 bulan. Yang seterusnya perlu cover. Setakat kalau nak kata 2 minggu je cover, lepas tu sendiri tanggung tu memang payah lah. Sebab keadaan sendiri tanggung ni bukan semua orang boleh tanggung. Hanya 20% ataupun mungkin maksimum 40% atau 50% rakyat saja boleh tanggung. Bakinya memang tak boleh nak tanggung. Sebab ada orang sampai sekarang tak ada kerja. Ada orang gaji mereka tetap kurang. Ada orang sales mereka tetap kurang. Ada orang bisnes pun macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dah jadi macam tu dah. Kita tak payah nak cerita pasal sektor mana pun. Kebanyakan majoriti sektor sekarang dah jadi macam tu. Tak ada sektor yang boleh kata pukul naik, meletup, naik, buat berjuta-juta, tak ada. Semua sektor memang terjejas. Cuma peratus masing-masing adalah berbeza ikut sektor masing-masing. Dan yang paling teruk sekali adalah sektor pelancongan. Sektor yang berkenaan dengan perkahwinan. Sektor yang berkenaan dengan perhotelan. Yang ni semua memang terjejas dengan teruk sekali. Sektor pengangkutan. Pengangkutan, kita tak cerita pengangkutan dalam negeri ya, kita cerita pengangkutan yang keluar ke negeri. Mungkin ada turis guide yang bawa orang pergi pusing sana pusing sini. Pengangkutan yang berkenaan dengan pelancongan dan yang lain-lain. Yang tu terjejas dengan teruk. Perhotelan sampai sekarang nak kata cerita hotel pun sedih dengar. Kalau kita dengar cerita daripada pekerja-pekerja hotel pun sedih. Sebab tu ada banyak sektor yang dah memang terjejas teruk dah daripada awal. Daripada PKP 1 sampai sekarang. Selama setahun setengah ni memang daripada terjejas teruk. Ada sektor masih lagi boleh bertahan. Jadi sektor ni pun perlu bantuan. Ada sektor yang orang kata apa, memang dia buat duit banyak dan tak perlukan bantuan tu, tak apa jugalah. Kalau tak orang kata apa, tak tengok dengan perinci. Tapi tetap juga mereka akan minta bantuan. Sebab mereka pun ada juga terjejas. Walaupun tak berapa banyak sangat, tapi tetap walaupun sedikit. So benda ni perlu orang kata apa, perlu dikaji sedikit demi sedikit. Daniel in the house, online platform okey kot mamu, boleh bergerak lagi untuk ambil stok dengan COD? Ya memang boleh. Online platform tak ada masalah. Sebab kalau kata contoh hampa nak COD keluar daerah, hampa buat surat siap-siap. Ada SSM kan, pergi buat surat kata kami nak COD, pergi COD. Tapi bab rentas negeri nak COD ni akan bergantung pada orang kata apa, budi bicara pegawai-pegawai berkenaan. Jadi hampa boleh rujuk macam mana boleh rentai negeri ke atau tak boleh ke. Tapi rentai daerah memang dibenarkan untuk pengantaran. Jadi tak payah nak risau. Online platform ni antara satu platform di mana memang akan berjalan dengan lancar untuk rentas daerah. Jadi tak payah nak risau. Sebab tu abang kata bab rider, nak hantar barang, nak ambil barang, bahan mentah, orang kata apa, store and product, yang ni semua takkan ada masalah. Cuma memang akan terjejas bisnes tu. Peratus dia mungkin tak banyak sangat. Mungkin ada orang mungkin daripada buat bisnes mungkin produk, dia jual produk untuk dekat agent, dekat stokis dia bagi. Mungkin okay time sekarang mungkin buyers buying power tu dia less. Orang kata apa, buying power tu akan jadi kurang sebab masa total lockdown orang tak berani nak beli banyak sangat. Jadi mungkin peratus dia mungkin kurang 20%, 30%. Jadi untuk kategori jenis macam ni bantuan boleh bagi 20%, 30%. Tapi tengoklah yang mana terjejas paling teruk. Mereka lah yang perlu dititik beratkan, perlu diberi penelitian yang lebih. Sebab mereka terjejas dengan teruk. Kalau 50% ke bawah, yang tu semua memang kena ada backup. Kalau tak ada backup, silap-silap dia tutup bisnes. Kalau dia tutup bisnes, semua pekerja dia akan hilang kerja. Jadi benda ni dia
macam rantai, saling berkait. Jadi kalau kena satu tempat, dia akan sambung berpanjangan. Dia ditarik panjang. Jadi pastikan bantuan yang diberi tu dapat cover masalah yang sedia ada sekarang ni. Kalau 2 minggu, 2 minggu. Mungkin 1 bulan, 1 bulan. Kalau 3 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 2 bulan. Jadi pastikan dapat cover supaya boleh recover balik. Lepas buka, mungkin lepas dah okey, lepas habis total lockdown, semua orang dapat beroperasi balik. Mereka boleh tarik nafas yang lega dan dapat recover ekonomi mereka dan kewangan mereka. Untuk itulah bantuan ni perlu diberi. Supaya boleh recover, boleh hidup balik. Tapi kalau tak boleh recover, lepas-lepas buka je terus mereka tutup, shutdown dan belah, maka lebih banyak kerugian dan masalah lain, isu lain akan timbul. Jadi inilah cerita dia mengenai total lockdown. Tapi ada orang jugalah memang akan cakap, alah abang sembang teori ya, praktikal takkan berjalan. Sebenarnya apa yang abang sembang ni, abang sembang berdasarkan bukan takat mulut abang. Abang tanya pada pakar-pakar tertentu, pakar ekonomi, pakar-pakar yang memang bijaksana. Tanya dekat dia, kalau buat macam ni macam mana? Kalau buat macam tu macam mana? Kalau dijadikan macam ni macam mana? Kalau diberi operasi bidang-bidang ni macam mana? Kalau tutup bidang ni macam mana? Semua benda abang tanya dahulu. Lepas tu baru abang cakap. Kajian ni bukan setakat kita sembang saja. Bukannya terus masuk dekat kepala otak kita, terus main kat mulut kita, keluar sebagai kata-kata. Tak. Semua benda kita kena dengar. Kita kena analisis dekat kepala otak kita, baru kita boleh sembang. Mungkin ada pihak yang tak suka abang sembang bab-bab ni semua. Pasal baru-baru ni cakap semi lockdown pun ada orang bantai. Sekarang cakap total lockdown pun mesti ada orang bantai. Tapi mampu pergi kat mereka lah. Mungkin mereka tak boleh terima kenyataan. Kenyataan selalunya pahit. Macam ubat, selalunya pahit. Tapi benda itulah yang akan mengubati kita, yang akan memberi keselesaan pada kita. Mungkin sekarang, keadaan sekarang kita boleh kata, bang, sekarang pun dah teruk. Kalau buat total lockdown lagi teruk bang. Tapi bukan cerita dah sebab ekonomi saja. Dia sebab virus tu sama. So kalau macam awal-awal abang cakap, bila kita cakap semi lockdown pun, jaga depan kena belakang, jaga belakang kena depan. Dia serba macam tu ya cerita dia. Cover depan kena kat belakang, cover belakang kena kat depan. Sekarang pun cerita dia sama. Cover virus kena ekonomi, cover ekonomi kena virus. Yang tu yang masalah dah. Daniel Indaus, practical gonna be worth than theoretical. Yes. Yang itulah yang abang dah cakap. Buat apa yang kita praktikan setiap hari, benda tu lebih worth it, lebih berkesan, lebih memberi impak daripada kita cakap saja. Cakap okey kalau buat macam ni, okey, buat macam tu, okey, analisis, duduk cakap benda tu, cakap benda ni. Sampai bila pun kita cakap, tak ada gunanya. Melainkan kalau kita bertindak dan lakukan. Benda tu lah yang kita tengok dalam PKP 1.0. Bila ditutup secara keseluruhan, collapse ekonomi rakyat kita, collapse ekonomi negara kita, collapse kewangan dan pendapatan rakyat kita. Sebab tu bila main PKP nombor 2, PKP 2.0 dibenarkan operasi. Tapi masalah dia, kes melonjak naik. Jadi bila main PKP ketiga, campur aduk, maka kita tengoklah apa pula result dia, hasilnya selepas ini. Kalau okey, maka benda ni boleh diteruskan sampai kes COVID berkurangan secara mendadak. Sebab sekarang cerita dia bukan pasal nak cari duit ke tak cari duit. Ni cerita pasal nak kurangkan kes. Kalau nak cakap pasal duit, kalau semi lockdown tu memang best, memang seronok. Semua orang ada juga duit pada masa yang sama, tak ada masalah besar. Tapi kes melonjak naik. Bila buat total lockdown, ramai orang terjejas dari segi kewangan, tapi kes akan berkurangan. Jadi macam abang cakap, jaga depan kena belakang, jaga belakang kena depan. Tapi apa pun kerjasama rakyat diperlukan. Sebab memang nampak sangat sekarang dah sebut total lockdown 1 hari bulan. Esok kita tengoklah rakyat-rakyat kita yang baik hati, yang suci murni akan beratur berpanjangan dekat depan supermarket. Sebab bagi mereka lagi 2 minggu mereka akan papa kedana, mereka takkan dapat makan. Sopa macam nak mati dah, akan jadi zombie tak lama lagi. Tengoklah esok ramai akan jadi zombie. Esok pula hari Sabtu, ramai orang cuti. Jadi tengoklah dekat supermarket Sabtu dan Ahad macam mana zombie-zombie berkeliaran. Dan inilah rakyat kita, di mana walaupun diberitahu, orang kata apa, sektor tu akan beroperasi dan barang tersebut takkan, orang kata apa, takkan putus rangkaiannya. Tetap ada tapi dia takkan dengar. Tetap juga dia pernah beratur dalam ramai-ramai tu.
semata-mata nak ambil satu bungkus makanan. Sedangkan benda tu mereka boleh dapat juga, bukan tak boleh dapat. Mungkin perbezaan hari saja. Tapi yang tu lah, nak buat macam mana. Takut sekali lagi ada kluster baru pula. Orang kata kluster supermarket. Tapi yang tu lah, kesian lah rakyat kita masih lagi tak mau nak dengar. Jangan munculkan kluster supermarket. Tetap juga dia pernah pergi beratok macam zombie ramai-ramai. Sampai ada sehari tu abang pergi shopping. Bukan hari pertama zombie berkeliaran, tapi hari kedua abang tengok clean all out dia buat. Tak ada apa dah. Beras tak ada, minyak tak ada, roti tak ada, telur tak ada, apa pun tak ada dekat supermarket. Lai-lai orang supermarket duk ngangah ya. Dia kata, bang, hari ni kami tak bekerja. Kerja serupa tak kerja. Kami duk relax, goyang kaki, duk sembang kedai kopi, main handphone. Dia kata mungkin selama 2 hari macam ni nanti. Abang main lah lepas 2 hari adalah barang. Jadi macam tu lah. Lori roti Gardenia kena ambush lagi lepas ni. Bukan Gardenia saja. Silat-silat roti Bengali, silat-silat roti Massimo, Mighty. Semua benda dia pun di ambush. Sebab orang kata haus sangat. Takut akan mati kelaparan. Tapi selama ni abang tengok dekat Malaysia tak ada siapa pun mati kelaparan. Tak nampak pun lagi. Tak ada lagi kes yang mati kelaparan. Yang abang tengok yang duk tengah berkeliaran macam zombie itulah. Takut sekali lagi nanti ada kluster baru pula. Tapi dia pun tak fikir benda tu. Tolong faham situasi. Semua sektor ni semua dibenarkan. Jadi tak perlulah orang kata apa jadi haus sangat. Macam zombie kampung pisang duk tengah pergi berkeliaran siang dan malam tunggu beratur sampai orang kata apa loceng terakhir dia bunyikan baru nak keluar daripada supermarket. Jangan jadi macam tu. Semua orang nak hidup juga. Jadi sekurang-kurangnya fikir. Mungkin kalau hari ni apa yang perlu untuk seminggu boleh dibeli letak. Janganlah beli semua sekali 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan compare masuk sekali kalau. Orang lebar dah nak bini juga, nak kena makan juga. Lepas 3 hari tetap barang tu turun juga. Bukan kata tak turun. Cuma hampa pergi buat purchasing panic. Purchasing panic inilah yang menyebabkan situasi jadi kucar kacir. Bila ramai orang tengok, oh, mereka buat panic purchasing. Takut sahaja habis barang. Mereka pun pergi sumbat diri sekali ikut zombie-zombie ni. Kesian lah. Sebab mereka tengok takut habis barang. Yang tu lah. Mereka tak fikir. Bukan je supermarket tu nak tutup untuk 2 minggu. Ada juga setiap hari mereka buka. Sama ada mereka buka awal ataupun lambat. Tetap mereka beroperasi ikut waktu yang dibenarkan. Jadi abang harap tak adalah zombie-zombie kampung pisang berkeliaran pada esok hari. Harap mereka boleh jaga diri mereka, nafsu mereka, boleh jaga kontrol badan mereka tu daripada nak pergi buat panic buying ni. Kita doakanlah. So yang tu je lah isu total lockdown malam ni. Kita doakan sama-sama kes COVID ni turun secara mendadak secepat yang mungkin. Semoga kita semua boleh mulakan kehidupan kita seperti biasa. Kita doakan banyak-banyak. Kita doakan untuk pesakit-pesakit COVID juga. Semoga cepat sembuh. Dan mereka boleh kembali ke pangkuan keluarga mereka yang mereka rindui. Kesian dekat mereka juga. Abang dengar ramai kawan-kawan yang meluahkan perasaan. Rintihan mereka. Sedih. Sebab berjauhan dengan keluarga. Dan ada sampai berjauhan dengan anak-anak kecil. Bayi-bayi kecil. Kesian keadaan mereka. Kita doakan sama-sama. So kita jumpa lagi esok hari dengan isu yang lebih viral, panas dan sensasi hot di Malaysia. Dengan itu kita jumpa lagi. See you guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi.